Pencerahan berhubung dengan isu surat yang tular yang dikatakan daripada ROS dan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, tuan-tuan. Okey, saudara, ramai yang mengeluarkan komen. Isyamuddin keluarkan komen, KJ keluarkan komen, Ismail Sabri pun mengeluarkan komen. Semua orang rancak nak mengeluarkan komen kerana semua orang, saudara, merasakan seolah-olah hari ini mereka menang, sedangkan hakikat dan realitinya mereka telah ditolak oleh perwakilan. Ini ramai yang tak sedar bahawa untuk kita memutuskan sama ada jawatan presiden dan timbalan dipertandingkan ataupun tidak, perkara ini tidak pernah masuk dalam mana-mana mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, tak pernah dibincangkan dalam mesyuarat Biro Pengurusan Parti, Biro Politik Parti atau mesyuarat apa pun. Cuma bila membahaskan ucapan dasar presiden, tuan-tuan, bila membahaskan ucapan dasar presiden, memang seorang daripada jurucakap. Siapa jurucakap ni, tuan-tuan? Jurucakap ni daripada Negeri Sembilan, Saudara Syukri, telah membuat usul tambahan, meminta supaya dimasukkan di dalam usul ucapan dasar presiden itu, usul tambahan supaya jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Ini kena faham. Usul tu bukan daripada Majlis Kerja Tertinggi, bukan daripada Biro Politik, Biro Pengurusan. Ianya usul yang dicadangkan oleh Wakil Negeri Sembilan, Saudara Syukri Samsudin. Dan ada tak Perhimpunan Agung ni ataupun pengurusi tetap kuasa? Ada, tuan-tuan. Di bawah perkara 2.1 Perlembagaan UMNO, saudara pengurusi tetap. Sekiranya ada sesuatu isu, perkara yang memerlukan keputusan Perhimpunan Agung UMNO, pengurusi tetap boleh menerima sebarang usul tambahan dengan syarat ianya mesti disokong untuk dibentangkan. Maka pada Perhimpunan Agung UMNO 2022, ianya telah disokong usul yang dibuat oleh Saudara Syukri, usul tambahan yang dibuat oleh Saudara Syukri, Wakil Negeri Sembilan, telah disokong oleh Wakil Negeri Terengganu, tuan-tuan. Dan 2 hari ianya dibahaskan, dan selepas dibahaskan berlakunya proses pengundian. Proses pengundian ini, saudara, pengurusi tetap telah meminta perwakilan mengangkat tangan. Bukan setakat perwakilan telah mengangkat tangan, pengurusi tetap minta siapa yang sokong, dia minta bangun. Dan saya nak beritahu, saudara, pada Perhimpunan Agung UMNO 2022, perwakilan angkat tangan dan bangun. Bangun tu tak ada masalah. Sepatutnya proses pengundian ada 2 cara. Kaedah pertama undi sulit, kaedah kedua angkat tangan. Jadi dah angkat tangan, dia bangun. Itu terpulang kepada pengurusi tetap. Tetapi ianya tidak menyalahi peraturan mesyuarat, tuan-tuan. Ini satu benda yang bagi saya, orang macam Khairi Jamaluddin, orang yang macam geng-geng pro Perikatan Nasional ni, mereka sepatutnya rasa malu kerana mereka berkempen supaya perwakilan menolak cadangan, walaupun tidak ada orang buat cadangan sebelum dia kempen tu, tak ada orang buat cadangan kecuali selepas Saudara Samsudin, Syukri Samsudin membuat cadangan, KJ membuat live menyeru supaya cadangan itu ditolak, usul itu ditolak. Dan malangnya, tuan-tuan, lebih kurang 95% yang bangkit menyokong usul tersebut. Dan bila pengurusi tetap meminta supaya yang tak menyokong atau membantah untuk bangun, tak sampai 5% yang bangun. Malah orang yang menyokong usul itu bu, tuan-tuan. Bu, dia bu kerana jumlah yang bangun tu, saudara, terlalu sikit sehingga kan Ismail Sabri yang peringkat awal tak nak bangun, akhirnya dia pun macam nak bangun. Dan bangun. Itu kantoi. Sebab selepas tu baru dia popek-popek, tuan-tuan. Apa pun tak apalah, tak kisah. Itu hak dia untuk bersuara. Dan
Ada di kalangan yang bukan perwakilan. Kita tahulah ada orang fitnah macam KJ mengatakan ada perwakilan yang terdiri daripada perwakilan hantu. Dia kata perwakilan dibawa masuk untuk mengundi menyokong. Sedangkan saudara, semua orang ada designated seat ataupun kursi yang dihaskan. Contoh perwakilan Shah Alam hanya untuk Shah Alam, perwakilan Seri Gading hanya untuk Seri Gading. Dan sudah pasti kalau diletakkan perwakilan hantu ni, ketua bahagian akan kenal, siapa kau ni? Ketua-ketua ni semua, ahli jawatan kuasa bahagian tu, dia akan tahu sepatutnya ada 13-14 orang saja perwakilan, tak mungkin boleh letak daripada perwakilan bahagian lain. Itu sebab saya cabar saudara Khairi, bagi saya satu orang yang bukan perwakilan, yang duduk di kursi perwakilan dan mengambil bahagian mengundi. Sehingga hari ini dia tak boleh bagi satu nama pun, tuan-tuan. Jadi maknanya memang dia menipu. Tidak ada insiden tu berlaku, tuan-tuan. Okey. Keduanya saudara, saya nak beritahu, kalau ada dispute tentang Perhimpunan Agung UMNO ataupun peraturan mesyuarat ataupun peraturan persidangan, siapa yang ada kuasa untuk memutuskan? Adakah yang kuasa ini, kuasa tu ada di tangan ROS ke, Menteri Dalam Negeri ke? Tuan-tuan, mengikut Perlembagaan UMNO pasal 2.2, yang ada kuasa untuk memutuskan sama ada sesuatu perjalanan mesyuarat itu mengikut peraturan ataupun tidak, di bawah perkara 2.2, hanya Majlis Kerja Tertinggi UMNO mempunyai kuasa untuk menentukan sama ada perjalanan sesuatu persidangan itu mengikut peraturan ataupun tidak. Ini nak kena faham. Maka selepas saja persidangan, Susah Agung pun menghantar keputusan yang telah dibuat oleh lebih 95% perwakilan UMNO yang menyokong supaya pertandingan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan ini dihantar kepada ROS. Tuan-tuan, adakah kita menggunakan pemerintahan kuku besi dengan tidak mengizinkan pertandingan itu berlaku? Saya nak beritahu, untuk memastikan pertandingan itu tidak berlaku, ianya juga melalui proses pertandingan. Sebabnya diusulkan dan ianya dipertandingkan untuk mendapat keputusan dan mandat parti. Dan lebih 95% para perwakilan yang menghadiri Perhimpunan Agung UMNO memutuskan mereka tidak mahu jawatan presiden dan timbalan dipertandingkan kerana mereka semua tahu bahawa hari ini yang desperate untuk menjadi kluster mahkamah, takut jadi kluster mahkamah, takut dihadapkan ke muka pengadilan. Macam Haji Hadi, dia takut dia punya kursi parlimen marang akibat daripada sogokan kepada pengundi-pengundi, dia boleh dibatalkan kemenangan dia. Dia takut nak pilihan raya balik dan dia tak boleh bertanding. Maka orang ini hari ini saudara yang menjadi juara di parlimen, di pentas-pentas media sosial, melalak tak tentu pasal, seolah-olah macam mereka inilah ahli UMNO. Padahal mereka bukan ahli UMNO. KJ pun bukan lagi ahli UMNO. Mereka lah yang melalak, tuan-tuan. Saya nak beritahu kenapa mereka nak sangat. Kerana sekiranya mereka dapat tukar kepimpinan UMNO, mereka boleh tukar pengurusi Barisan Nasional. Pengurusi Barisan Nasional mempunyai kuasa untuk membawa 30 orang ahli Parlimen UMNO secara en blok menyokong tim yang nak bekerjasama dengan Muhyiddin dan juga PAS. Dan kalau mereka boleh membentuk kerajaan bersama Muhyiddin dan PAS, dia boleh tumbangkan kerajaan di antara UMNO dan juga rakan-rakan Pakatan Harapan, GPS, GRS ini, maka mereka boleh menyelamatkan diri mereka daripada menjadi kluster mahkamah. Yang tidak berasa menjadi menteri di zaman pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka akan berasa menjadi menteri. Yang tak berasa menjadi pengurusi-pengurusi GLC, kalau kerajaan Anwar kekal, mereka juga akan berpotensi untuk menjadi pengurusi-pengurusi GLC. Inilah yang menyebabkan saudara, mereka kalau boleh nak membatalkan usul presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Jadi kena faham. Perkara ni dah dibawa ke ROS. Dan alhamdulillah saudara,
walaupun kita tahu. Ini kena faham juga. Yang takut, ini antara kesilapan kerajaan perpaduan ini. Kerajaan perpaduan ni kita kena terima ada kesilapan. Kerana dia orang ni baik sangat tuan-tuan. Bila baik sangat, bila dah tukar Perdana Menteri, sepatutnya hari ni kita dah tukar semua sekali jawatan-jawatan utama yang dulu dilantik oleh Perikatan Nasional, kita patut tukar. Sama jugalah ketua-ketua agensi, sama jugalah ketua-ketua GLC. Sepatutnya kita tukar. GLC dah kita suruh letak jawatan, tetapi belum kita lantik yang baru. Yang menyebabkan hari ini kita berhadapan dengan masalah ialah kerana ada ketua-ketua agensi, termasuklah SSM ini, ROS ini, yang kita tak faham macam mana setiap apa yang berlaku ini maklumat sampai kepada bekas Perdana Menteri Ismail Sabri, yang kita pun tahu hari ini lebih mirip untuk bekerjasama bersama dengan Muhyiddin dan juga PAS. Itu sebab dia keep on melalak dan sebagainya. Kita dah kaji latar belakang, kita tahu dia pergi belajar kat mana. Kita pun tahu dia mempunyai hubungan yang baik dengan pemimpin-pemimpin PAS, antara orang yang bak kata orang ni sama-sama belajar dengan pemimpin-pemimpin PAS di Kolej Islam dia dulu. Kita faham, dia juga tahu bahawa giliran dia untuk ditukar, digantikan dengan ketua pengarah ROS yang baru itu pun dah semakin hampir. Jadi kalau berlakulah, bila keluar surat ni, sedangkan sudah ada perbincangan diterangkan dengan panjang lebar, cuma dia tak faham. Apa masalah dengan ROS ni tuan-tuan? Dia tidak faham bahawa dalam UMNO ni ada dua jenis pemilihan. Saya nak beritahu tuan-tuan, pemilihan ini saudara dalam UMNO ini, dia boleh secara mengundi dan menang bertanding, ataupun pemilihan itu boleh menang tanpa tanding. Dalam sejarah parti kita semenjak 76 tahun kita ditubuhkan, baru 4 kali je tuan-tuan, baru 4 kali saja saudara Presiden UMNO itu dipertandingkan. Sebab UMNO sebuah parti yang sangat stabil. Dia tak stabil sekali bila mana Tuan Haji Ahmad Fuad menentang Tuanku Abdul Rahman dulu. Bila dia kalah, maka wujudnya PAS. Itu yang kita nak elakkan daripada berlakunya pertandingan. Bila berlaku pertandingan presiden, akhirnya wujudnya parti serpihan, PAS tertubuh. Kemudian kita lihat tahun 1986 ketika berlakunya pertembungan antara Tun Dr. Mahathir dan juga Tengku Razali. Saudara, perpecahan juga berlaku. Akhirnya UMNO diharamkan, diwujudkan Parti Melayu Semangat 46, diwujudkan Parti UMNO baru. Berpecah lagi sekali, tuan-tuan. Kali kedua, kali kedua, kalau tak silap saya, pada tahun 78, tahun 1978, di mana Sulaiman Palestin menentang Tun Hussein On. Yang ni tak berapa ada perpecahan. Okey sikit. Dan tahun 2018 adalah dikala Datuk Seri Zahid Hamidi memangku jawatan Presiden UMNO. Dan dia membenarkan supaya jawatan itu dipertandingkan. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab apa ketika itu kita membenarkan tuan-tuan? Sebab ketika itu tidak ada presiden. Presiden sudah pun meletakkan jawatan. Yang ada pemangku presiden. Dan bagi memastikan presiden itu mendapat mandat daripada ahli, maka ianya dipertandingkan. Jadi pemangku presiden bertanding dan dia menang menentang YB Khari Jamaluddin dan menentang Tengku Razali Hamzah yang berhormat mulia. Ini tuan-tuan, ini presiden pun kali ini dia pun mahu supaya pertandingan diadakan. Dia dah cakap dengan KJ, ready to fight. Tapi presiden pun tak boleh buat apa bila usul itu dimasukkan sebagai usul tambahan oleh jurucakap Negeri Sembilan, disokong pula oleh jurucakap Negeri Terengganu, dan diluluskan oleh lebih 95% perwakilan.
Itu sebab saya tak faham kenapa geng-geng pro Perikatan Nasional ni masih tak boleh move on. Siapakah dia sebenar ni, Afiq Nasir ni? Adakah dia ni perwakilan ke? Siapakah dia ni? Dan apakah hubungan dia sebenar dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri tu? Afiq Nasir ni dia bukan perwakilan. Dia bukan perwakilan. Itu sebab dia pun sepatutnya tidak ada merit untuk mempertikaikan ni. Tetapi bila dia membuat laporan pada ROS, sudah pastilah ROS menyiasat dan ROS memberikan pandangan. Cuma penafsiran oleh ROS itu ialah pemilihan. Mesti pilih. Mesti pilih. Tidak ada istilah menang tanpa bertanding. Tidak ada istilah tidak dipertandingkan. Sedangkan sudah ada track record bahawa hanya 4 kali dia ada pertandingan jawatan Presiden UMNO ni. Yang lain semua tidak ada pertandingan. Ianya diputuskan melalui proses yang sama yang kita buat dalam Himpunan Agung UMNO. Kita mengusulkan jawatan Presiden timbalan tidak dipertandingkan. Ini kita faham. Jadi tafsiran yang dibuat oleh Ketua Pengarah ROS sekarang ini yang bercanggah dengan Kementerian Dalam Negeri, yang bercanggah dengan KSU. Kita pun fahamlah kenapa dia bercanggah. Sebab dia pun risau takut dia ditukar lepas ni. Jadi kalau dah keluar surat dia, yang sepatutnya selepas perbincangan surat ni pun tak boleh keluar. Tetapi macam mana surat ini boleh keluar? Surat ini hanya dihantar kepada Setiausaha Agung BN. Sudah pastilah bila dapat surat ini, okey, ini kena faham apa yang berlaku. Bila dapat surat daripada ROS ini, Setiausaha Agung BN telah merayu kepada Menteri Dalam Negeri. 8 muka surat, dia memperjelaskan apa yang selama hari ini pernah berlaku di dalam parti kita. Kita baru 4 kali je bertanding. Kenapa tiba-tiba kali ini tafsiran ROS berbeza? Ketika Ismail Sabri dulu berada sebagai institusi politik kepada Setiausaha Agung UMNO, Sabaruddin Cik. Kenapa ketika itu dia tidak mempertikaikan bila zaman Tun Dr. Mahathir tidak ada pertandingan? Kenapa Hishamuddin Tun Hussein ketika dia menjadi Menteri Kabinet zaman zaman Tun Dr. Mahathir, dia tidak mempertikaikan tidak ada pertandingan? Zaman Datuk Seri Najib Tun Razak, dia tidak mempertikaikan tidak ada pertandingan jawatan Presiden. Zaman KJ menjadi Menteri Kabinet, ketika itu juga tidak ada pertandingan jawatan Presiden. Kenapa tidak dipertikaikan? Itu sebab bila kita dapat surat daripada ROS mengatakan bahawa ROS berpandangan ianya melanggar Seksyen 13 tu, maka Setiausaha Agung UMNO merayu kepada Menteri Dalam Negeri. Sebab bila ROS buat keputusan, kita ada pihak yang lebih tinggi kuasanya. Memang Menteri Dalam Negeri mempunyai kuasa untuk memberikan pengecualian. Dan pengecualian ini telah diberikan banyak kali semenjak 76 tahun yang lalu. Cuma ada 4 kali saja tidak ada pengecualian. Kenapa dulu tak pernah ada orang pertikaikan sepanjang tempoh 76 tahun ini? Baru 4 kali je ada pertandingan. Maknanya sepanjang tempoh 76 tahun, penafsiran yang dibuat oleh ROS tidak ada masalah untuk Perhimpunan Agung UMNO membuat keputusan supaya jawatan Presiden dan timbalan tidak dipertandingkan demi menjaga kemaslahatan parti. Apa contoh kemaslahatan parti? Apa contoh kebaikan kalau tidak ada pertandingan? Hari ini kita tahu bahawa yang takut nak menjadi kluster mahkamah, contohnya Muhyiddin, esok akan dihadapkan ke muka pengadilan. Esok Muhyiddin akan didakwa di mahkamah. Dia antara orang yang sanggup belanja untuk pastikan calon-calon yang dia nak taja jadi Presiden UMNO, naib-naib Presiden UMNO ni, dia sanggup keluar duit seberapa banyak. Kerana kalau dapat menang, dapat merampas pengurusi Barisan Nasional dengan aku janji yang telah ditandatangani oleh 30 orang wakil rakyat MP BN.
daripada tarikh selepas pilihan raya pilihan raya ke-15 sehingga berlaku pilihan raya yang ke-16. Pengurusi Barisan Nasional, ketua parti mempunyai kuasa untuk bawa 30 orang ini secara en blok, walaupun mungkin 20 orang tak setuju, 10 orang saja yang setuju, seperti mana yang berlaku selepas pilihan raya, 10 orang menyokong Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi ketua parti sudah diberi mandat. Bukan Datuk Zahid diberi mandat. Dia diberi mandat sebagai ketua parti. Kalau tukar ketua parti, ketua BN, kursi BN ditukar, maka dia akan tarik 30 ini memberi sokongan secara en blok kepada sesiapa yang diputuskan oleh Muhyiddin dan PAS. Ini kita kena faham. They will spend their money. Macam mana dia belanja duit sehingga kan dia boleh menang 74 kursi. Dengan menyogok pengundi-pengundi. Apalah sangat dia nak sogok 160,000 orang ahli UMNO ni. Number yang terlalu kecil. Kalau ketika pilihan raya 2015 kita boleh nampak video orang PAS merasuah pengundi-pengundi. Wallahi saya undi PAS. Kita tengok duit diedarkan di pejabat-pejabat daerah. Kita tengok sampul surat dengan muka pemimpin Perikatan Nasional. Kita lihat bagaimana pejabat adun digunakan untuk mengedarkan rasuah, menyogok pengundi. Cuba bayangkan kalau berlaku pemilihan jawatan presiden dan timbalan. Orang akan rakam pula bagaimana betapa rakusnya nak dapat jawatan presiden UMNO ni. Politik wang berlaku dalam parti. Kita dalam proses nak bersihkan parti. Parti pun kebetulan selepas kalah kita susah. Duit kita dibekukan, duit pun tak banyak. Kita dah ubah cara hidup. Ramai yang dulu korup, semua dah terpelanting, lari pergi ke Bersatu. Alhamdulillah kita dah bersihkan sebahagian. Sebelum pilihan raya kita lakukan pembersihan lagi. Pemimpin-pemimpin yang tak bersih kita dah bersihkan. Lepas pilihan raya yang mana sabotaj parti kita dah bersihkan. Kita ke arah bersihkan parti. Tiba-tiba kita benarkan pemilihan yang akhirnya akan menayangkan video-video macam mana kita viralkan video pemimpin PAS, pemimpin Perikatan Nasional merasuah pengundi. Kita akan tengok Perikatan Nasional pula keluarkan video betapa teruknya pemilihan UMNO. Mereka sanggup membayar duit untuk memenangi jawatan dalam UMNO. Jadi walaupun saya secara peribadi saya mahu pemilihan diadakan, tetapi concern 140 lebih orang ketua-ketua UMNO bahagian yang tak mahu pertandingan berlaku kerana takut benda-benda macam ni, takut imej parti makin rosak. Ini adalah satu perkara yang bagi saya kerisauan mereka itu munasabah. Okey. Jawab Jawab. Okey, berlanjutkan daripada penjelasan Datuk tadi. Sikit sebanyak kita dapat tahulah siapa yang keluarkan dulu, siapa yang keluar dulu. ROS keluar dulu. Okey. Dia macam ni, ROS keluarkan surat tu dulu. Tetapi amat tidak bertanggungjawab. Kerana keluar surat yang ROS keluar itu adalah surat yang berstatus akta rahsia rasmi. Saya harap pihak Kementerian Dalam Negeri menyiasat siapa yang mengeluarkan surat ROS ini. Kerana ianya adalah pelanggaran OSA. Selepas ROS keluar surat, Susah Agung UMNO telah merayu kepada Menteri Dalam Negeri. Dan dengan kuasa yang ada pada Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri memutuskan untuk memberi pengoceraian. Dan masa zaman Ismail Sabri, Menteri Dalam Negeri juga ada kuasa ni. Masa zaman Muhyiddin Yassin, Menteri Dalam Negeri juga ada kuasa ni. Masa zaman Mahathir Mohamad, Menteri Dalam Negeri juga ada kuasa ni. Dah berpuluh tahun dah. Kenapa mereka tidak pernah mempertikaikan kuasa itu ada pada tangan Menteri Dalam Negeri? Dan bagaimana mungkin mereka nak mengatakan bahawa Menteri Dalam Negeri menyamatkan Datuk Seri Zahid? Sedangkan fakta yang jelas, sepanjang tempoh 76 tahun, memang jawatan Presiden tidak dipertandingkan. Kecuali hanya 4 kali saja jawatan Presiden dipertandingkan.
Kalau misalnya Menteri Dalam Negeri tiba-tiba ikut apa yang ROS buat, memberi penafsiran yang berbeza dengan sepanjang tempoh 76 tahun, there is something wrong. Orang akan kritik Menteri Dalam Negeri. Kenapa kamu tak ikut prosedur selama hari ini kamu benarkan? Supaya jawatan Presiden tidak dipertandingkan. Kenapa kali ini tiba-tiba bila Datuk Seri Zahid menjadi Presiden, berlakunya penganaktirikan ataupun berlakunya double standard? Tidak boleh zaman Datuk Zahid kerana dia nak dijatuhkan oleh setengah-setengah orang yang rapat dengan Perikatan Nasional, maka tidak boleh diluluskan, tidak boleh diberikan pengecualian khas untuk jawatan Presiden dan Timbalan yang diputuskan oleh perwakilan, dipertandingkan. Siapa sokong, siapa tak sokong, dipertandingkan, bukan free. Bukan kita gunakan autokrasi ataupun kita gunakan veto. Tak ada pertandingan, tak ada. Dipertandingkan dan disokong oleh 95% perwakilan. Takkan Menteri Dalam Negeri nak buat satu keputusan. Ini urusan dalaman Parti UMNO. Dan urusan dalaman Parti UMNO ini diputuskan oleh perwakilan UMNO dan kemudiannya disahkan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO mengikut perkara 2.2 yang mempunyai kuasa untuk memutuskan jika ada dispute, jika ada sebarang perbalahan, pertelingkahan, dari segi penafsiran dan sebagainya. Majlis Kerja Tertinggi UMNO telah pun bermesyuarat dan ianya keputusan itu mengikut pasal 2.2 dan disubmit pada RS. Itu sebab saya rasa salah satu kesilapan kerajaan hari ini ialah bila kita berkuasa, perkara pertama, jangan kita tinggalkan saki baki pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional yang dah tentu-tentu orang dia untuk kekal di dalam posisi yang boleh mendatangkan bahaya pada negara. Sudah pastilah mereka akan membantu kerajaan ataupun tim Muhyiddin. Kerana kalau misalnya mereka berjaya untuk buat untuk batalkan contohnya benda ni yang akan mengundang kepada, contohnya lah bila surat ni keluar, apa akan berlaku? Surat ni keluar, orang akan nampak seolah-olah bahawa Presiden UMNO ni kuku besi. Padahal keputusan ni cadangan perwakilan, cadangan jurucakap dan diputuskan oleh 95% perwakilan. Ianya keputusan parti yang Datuk Zahid tak boleh nak kata no. Dia kena ikut, dia kena akur dengan keputusan parti. Tetapi gambaran sudah pasti gambaran yang buruk. Dan kenapa dikeluarkan sekarang? Sebab pemilihan akan berlaku pada 18 hari bulan Mac ini. Bila keluar dokumen ni, ini OSA, surat Datuk Seri Saifuddin juga OSA. Macam mana boleh keluar? Sebab ada orang potong perkataan sulit rahsia tu, maka ianya dianggap sebagai bukan dokumen OSA. Sebenarnya OSA punya dokumen. Nampak tak? Ada perancangan jahat. Sebab apa? Bila keluar benda ni, imej buruk akan ada pada tim Presiden. Bila tim Presiden dapat imej buruk ni, peluang untuk calon-calon naik Presiden MKT daripada sebelah yang pro Perikatan Nasional, peluang mereka menang cerah. Akhirnya akan runtuhlah kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kalau tukar balik tim yang pro Perikatan Nasional ini, ketua pengarah akan kekal, ketua-ketua GLC, ketua-ketua agensi akan kekal. Itu sebab kita sebagai rakyat kena bijak memikirkan kenapa benda ni berlaku. Kenapa surat yang berstatus OSA boleh tular? Anda kena faham. Ezam Maknof bila dia keluarkan surat, contohnya kertas pertuduhan ke atas Fazlin Azwar, iaitu menantu kepada Tan Sri Rafidah Aziz yang diberikan saham oleh MITI. Dia keluarkan dokumen itu walaupun dia mendedahkan perkara yang benar, tetapi perbuatan dia ini akhirnya menyebabkan dia didakwa dan dijatuhkan hukuman di bawah Akta
rahsia rasmi. Dia kena 18 bulan. Itu sebab siasatan perlu dibuat oleh pihak polis. Bagaimana dokumen yang dikeluarkan oleh pendaftar ROS ini boleh bocor. Kerana saya yakin ada niat jahat di sebaliknya. Okey? Okey. Tadi jawapan kepada saudara Afiq. Saudara Afiq tu anak Datuk Nasir, bekas ketua bahagian Kuala Nerus dulu. Dia ahli UMNO biasa di cawangan Pak Katak, Kuala Nerus. Nama cawangan pun apa? Pak Katak. Dan dia adalah merupakan pegawai kepada Datuk Dini Susah Akbar, kepada Datuk Seri Ismail Sabri ketika Datuk Seri Ismail Sabri menjadi timbalan Perdana Menteri. Jadi kita boleh nampaklah kaitan itu, sama ada kaitan ke tak ada kaitan, tuan-tuan fikirlah sendiri. Saya rasa mungkin kebetulan saja. Mungkin juga kebetulan saja bahawa maklumat daripada ROS ni senang sangat diperolehi daripada Ismail Sabri. Semua kebetulan. Okey? Okey tu. Ya. Soalan seterusnya tu. Ya. Ni bersangkut paut dengan ROS lagi tu. Masuk maghrib belum? Belum. 10 minit. Okey. 10 minit. Betul ke ada kabar-kabar ni ketua pengarah ROS ni ada bersangkut paut dengan PAS, Datuk? Adakah kabar-kabar ni betul? Sama ada dia ahli PAS ataupun tidak, tapi dari segi pengajian dia dengan pemimpin-pemimpin PAS lebih kurang begitulah. Mana ada bau-bau bacang je lah. Ada. Mungkin dia sympathizer. Okey, soalan seterusnya. Ni hari ni kita digembar-gemborkan dengan komen-komen daripada H2O tu. Hari ni muka akhbar berita harian hari ni, Datuk Seri Hishamuddin Hussein mempersoalkan apa yang sedang berlaku kepada UMNO sehingga mengheret Menteri Dalam Negeri ke kancah polemik UMNO sekarang. Apa komen Datuk? Kita suruh dia jawab. Dia juga pernah jadi Menteri Dalam Negeri ketika Datuk Seri Najib menjadi Presiden UMNO. Ketika itu tidak ada pertandingan jawatan Presiden. So adakah dia selaku Menteri Dalam Negeri telah diheret ke kancah ni? Cuba tanya dengan dia. Cuba tanya dengan dia. Ketika dia juga berada dalam kabinet zaman Tun Dr. Mahathir, adakah Menteri Dalam Negeri ketika itu yang mana menghadiri mesyuarat kabinet yang dia juga turut hadiri, diheret dalam kancah untuk menyelamatkan Tun Dr. Mahathir sebagai Presiden UMNO dengan memberikan pengecualian khas setelah diluluskan oleh perwakilan? Itu sebagai satu kesalahan. Benda yang tak salah, janganlah kau jadikan benda itu salah. Perlembagaan UMNO perkara 2.2 menyatakan bahawa kalau ada perbalahan berhubung dengan urusan persidangan dan sebagainya, ianya boleh diputuskan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Itulah badan tertinggi yang boleh membuat keputusan. Dan keputusan itu adalah muktamad, tidak boleh dipertikai. Selepas kita submit keputusan Perhimpunan Agung UMNO kepada ROS, sepatutnya tidak ada masalah. 76 tahun penafsiran dia ialah dibenarkan, diberikan pengecualian. Kalau 76 tahun penafsiran dia menang tanpa bertanding pun sebahagian daripada pemilihan, tidak dipertandingkan pun sebahagian daripada pemilihan, sebab perlu melalui proses dibawa ke Perhimpunan Agung UMNO, diputuskan oleh perwakilan, barulah boleh dapat status tidak dipertandingkan. Tapi kita pun tahu, sebab banyak sangat gunting dalam lipatan bagi orang-orang yang cuba nak mengkhianat UMNO ni. Saya ucapkan selamat mencuba, kerana pada waktu kita memberikan masa untuk mengisi borang, untuk mengisi jawatan Presiden dan timbalan ini, mungkin ramai kita kena ada plan B juga, kan? Untuk makluman,
Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mengisi borang untuk bertanding jawatan presiden. Datuk Seri Muhammad Hassan juga mengisi borang untuk bertanding jawatan timbalan presiden. Jadi jangan fikir korang je ada orang dalam. Jangan fikir korang je ada gunting dalam selimut, gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Kita pun ada juga perancangan kita, strategi kita untuk mengatasi segala usaha untuk menjanamkan parti kita. We are prepared. So tak timbul soal apa pun. We are prepared. Datuk Zahid isi borang pencalonan, bertanding. Mak Hassan isi borang pencalonan, bertanding. Dan hanya Datuk Zahid mengisi borang presiden, mengisi borang untuk bertanding jawatan presiden. Ismail Sabri tak isi. Hanya Tok Mak Hassan mengisi borang untuk isi jawatan timbalan presiden. Orang lain tak isi. Walaupun kita tahu Perhimpunan Agung UMNO telah meluluskan usul, tapi mereka isi juga borang, mereka hantar juga borang. That's how prepared we are untuk berhadapan dengan musuh-musuh dalam selimut ni. Sebab kita tahu daripada sebelum pilihan raya, semasa pilihan raya, kita punya parti ni dijahanamkan bukan oleh musuh kita. Parti kita ini dijahanamkan oleh orang kita sendiri. Itu sebab 18 hari bulan ini, 11 hari bulan ini, perwakilan pemuda, wanita dan puteri, tolong pastikan bila kita nak mengundi dalam memilih kepimpinan yang baru, kita pastikan orang yang kita undi itu boleh jaga kepentingan parti kita UMNO, bukan boleh menjaga kepentingan musuh-musuh politik kita.